Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang penyampai ataupun kita gunakan pengacara, penyampai radio, pengacara TV, kita gunakan pengacara. Okay? Perkara yang paling utama sekali ialah pertuturan kita. Pertuturan kita, bahasa kita, itu yang paling utama. Cuba fikirkan sekejap kat sini, sebab suara itu sebenarnya berada di tangga yang kedua, jauh di tangga yang kedua. Perkara utama ialah pertuturan kita, percakapan kita, cara kita bercakap. So apabila kita bercakap mengenai cara kita bercakap, benda yang paling utama kat situ adalah bahasa. Okay? Perkara paling utama kat situ adalah bahasa. Jadi, masa saya kecil dulu, saya rasa agak bertuah sebab daripada umur saya 8 tahun, 9 tahun macam itu, saya sudah sedar satu perkara, iaitu saya lahir di Terengganu. Orang Terengganu cara dia bercakap lain. Orang KL cara dia bercakap lain. Orang Indonesia cara dia bercakap lain. Dan antara semua bahasa yang saya dengar, yang paling minat sekali adalah bahasa Indonesia. Cara Brody Marantika bercakap dalam filem Akhirnya Sebuah Impian, saya memang jatuh cinta dengan cara pertuturan orang Indonesia. Kadang-kadang saya tidur malam berdoa supaya saya bangun menjadi orang Indonesia. Yes, karena saya minat bahasa Indonesia. Kemudian saya terfikir, kalau aku lahir di Terengganu, perlukah aku bercakap macam orang Terengganu? Masa itu saya terfikir, sebab saya tengok kawan saudara mara saya datang dari KL, cara mereka bercakap lagi bagus, lagi berkeyakinan, lagi jelas daripada bahasa yang digunakan di tempat saya dilahirkan. Tapi masa itu juga saya sedar, kalau saya tidak bercakap bahasa Terengganu, orang akan pandang saya macam kita belagak nak jadi orang luar. So dilema itu telah ada dalam diri saya seawal 8 tahun. Jadi di situ saya mula secara senyap membina kebolehan untuk bercakap bahasa kebangsaan, bahasa luar, sambil bercakap dengan kawan-kawan bahasa Terengganu. Tujuan saya bercerita mengenai perkara ini adalah jelas, supaya awak sedar bahasa yang kamu gunakan itu adalah pilihan kamu. Dia bukan ikutan sebagaimana orang-orang di sekitar kamu bercakap. Saya nak compare benda ini sebagai, kalau ada seorang penyanyi, anda mesti cari jalan untuk menyanyi dengan cara yang tersendiri. Betul atau tidak? Tetapi kita tidak pernah peka mengenai perkara ini dalam percakapan. Kita tak pernah cakap, cara kamu bercakap aku dah dengar lah kat kampung ramai orang cakap macam awak tau. Betul tak? Tapi kalau menyanyi kita sangat precise. So sekarang awak harus melihat bahasa itu seperti satu nyanyian, satu cara nyanyian dalam percakapan anda. So far so good, you follow? So far so good. Sepatutnya benda ini telah berlaku ketika kamu berusia 8 tahun. Tapi dia belum terlambat. Dia belum terlambat kerana ada orang sampai umur 50 tahun tidak sedar dia bercakap seperti orang lain. Kalau awak perasan, ayam di Amerika berkokok sama saja ayam di Kuala Lumpur. Nampak tak? Kerana ayam tidak ada kesedaran. Walaupun ada satu dua ayam tu yang berkokok lain sikit kat YouTube, bukan kerana kesedaran, tapi kerana ketidakbolehan. Ada masalah tak ni tau. Minum air sikit. So fikirkan yang itu dulu.
So balik kepada bahasa tadi. Jadi awak kena minat bahasa, sebagaimana seorang penyanyi kena minat lagu, music. So kalau kita nak gunakan bahasa Melayu, biarlah bahasa Melayu itu bahasa yang standard, tetapi style kita, supaya kita tidak sentiasa berfikir mengenai apa orang, macam mana orang nak cakap ayat ini kan? Macam mana orang cakap? Awak selalu pergi kepada orang lain. Sepatutnya awak datang dari dalam, macam mana aku ingin cakap ayat ini. So hari ini saya bagi kebenaran kepada awak untuk mencari bahasa awak sendiri. Berikan tepukan. So benda ini saya tak sedar masa saya umur 8 tahun, of course. Saya tak sedar masa umur saya 25 tahun, tak sedar. Tapi akhirnya bila saya pandang semula, oh rupanya itulah perjalanan saya. Dan ini yang saya kongsikan dengan anda semua, supaya kita semua tidak berkokok seperti ayam bila kita bercakap. Dan kebanyakan orang sesungguhnya berkokok seperti ayam bila mereka bercakap. Kalau awak faham apa yang saya maksudkan. Ada apa soalan? Apa tadi? Oh ya, okey, saya agak soalan itu serius. Ayam apabila dia berkokok, dia ikut saja sebagaimana ayam lain berkokok. Kerana itu, saya pernah bangun masa saya belajar kat US dulu, pukul 4 pagi macam tu, dengan bunyi kokok ayam, kokok. Saya terfikir, bila masuk aku balik kampung ni? Rupanya ayam tu dia berkokok sama saja. So kita, kalau kita tidak mencari jalan untuk bercakap dengan cara kita tersendiri, seolah-olah kita tengok video ya, seolah-olah benda itu berlaku secara automatik. Jadi kita dengar apa saja di sekeliling kita dan kita ikut saja. So bahasa menjadi satu benda yang betul-betul conscious. Awak bercakap secara conscious, secara sedar, clear. So di situ awak akan dapat kepuasan bila awak bercakap. Sebagaimana seorang penyanyi itu akan dapat kepuasan apabila dia menyanyi kerana dia tidak tiru orang lain. Yes, cara sendiri. Perjalanan itu adalah jauh. Dia tidak berlaku dalam satu hari. Tetapi awak kena ada kesedaran itu untuk mencari-cari pelakon sendiri. Contohnya kalau kita tengok orang-orang seperti Datuk Rahim Azali, dia ada cara lakonan dia tersendiri. Jalaluddin Hasan dan orang-orang seperti Denzel Washington pelakon. Mereka siapa? Awi. Okey. Semua pelakon yang hebat ada cara lakonan mereka tersendiri. So kalau anda ingin menjadi seorang penyampai yang hebat, anda kena cari jalan yang sendiri. Sebab kalau kita tengok ramai penyampai-penyampai yang ikut cara orang lain, kita boleh nampak. Dan juga pelakon-pelakon ya. Kerana sebelum hari ini anda tidak sedar benda itu. So hari ini saya bagi pasport untuk anda melakukan perkara itu. Saya rasa itulah mesej yang paling utama untuk hari ini. Yes. Dia bahasa ni kita tak semestinya kita pilih dialek dia bagaimana kita salah. Okey. Saya banyak dia sebelum ni belajar selama ni dalam sudah 6 tahun macam tu kan. So memang kalau bercakap bahasa utara orang ada dia tak faham dia kasar. So dah terbiasa sikit lah. Lepas tu so bila apa konteks dia nanti orang yang berkisah ni akan cakap orang ni bila kita saya jadi mak ni nak training lagi dia mesti ikut dialek ataupun bahasa desa. Okay. So hari ni saya dapat Malaysia macam tu. Alright. Saya dapat faham apa yang awak katakan tu. Mana itu adalah salah satu daripada saya juga dulu kan. Macam mana nak menyesuaikan diri di dalam dunia yang tidak sedar. Kerana awak sedar, orang lain semua tidak sedar. Awak seorang saya sedar.
Okay. Awak kena berjalan sendiri. Maknanya bila awak nampak, itu pengalaman saya kena berjalan sendiri. Contohnya, kalau di Terengganu orang sebut keropok. Saya tahu satu hari nanti bila saya nak pergi ke KL, saya tak boleh sebut keropok. Saya kena sebut keropok. Tapi kalau saya tak praktis daripada kecil, masa mana lagi saya nak praktis perkataan keropok? So, saya kena praktis sendiri untuk bahasa yang standard. Awak kena ada dua bahasa. Satu bahasa yang awak dilahirkan, dialek utara tadi. Dan satu adalah bahasa komersial, bahasa standard yang boleh digunakan untuk masuk TV. Jadi awak ada dua bahasa. Dan yang ketiga ialah style awak sendiri. Style awak itu akan berlaku sedikit demi sedikit. Dia akan jadi sendiri. So clear? Ya. Dan of course, memang mereka akan ketawakan awak apabila awak cakap luar di Terengganu. Di Terengganu, kawan-kawan saya tidak pernah sebut keropok. Dan mereka juga tidak pernah mengecar roda impian. Exactly. Sebab apabila saya dapat rancangan roda impian itu, mereka mahukan seseorang yang boleh berbahasa standard. So, biarkan mereka dengan visi mereka. Awak ada seperti cikgu kata tadi, awak ada visi yang lagi besar. Yes. Mempunyai visi yang lagi besar bermakna awak mengambil jalan yang bukan diambil oleh semua orang. Ada masanya awak seorang diri saja menebas hutan itu kerana jalan itu belum dilalui. Tetapi itu yang seronok. Yes. Dan itu yang membuatkan kita excited. Kerana kita mencari diri kita yang sebenar. Assalamualaikum. 10 malam kita live, insyaAllah. Okay, tepukan di gemuruh. So pilihan di tangan anda. Anda nak jadi ayam yang berkokok di US ataupun anda nak jadi ayam yang berkokok di